Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Ahmad Syabir Jamaluddin. Saya dari kos Perniagaan Tani semester 4. Okey, hari ini saya nak menunjukkan satu video mengenai subjek komunikasi dalam pertanian. Okey. Di sini kita berada di sebuah ladang sayuran berada di negeri Johor, daerah Mersing. Okey, jom kita tengok yang lebih lanjut. Boleh tak Abang Syam secara ringkasnya ceritakan sedikit biodata Abang Syam dengan macam mana tercetusnya idea pertanian ni? Okey, apa tu? Abang Sam, nama Samsul Fiamzah, umur dah 45 tahun. Lepas tu tercetusnya apa tu? Untuk cuba bidang pertanian ni kerana minat. Lepas tu kerana ada kita rapat dengan orang-orang jabatan. Jadi kita banyak-banyak apa tu maklumat-maklumat yang itu tentang pertanian, orang jabatan lah yang beritahu kan. Jadi itulah peringkat awalnya kita ada tengok satu petani Cina lah yang usahakan tanaman ni lah. Jadi memang kita pun dulu bila minat kita ikut dia kerja. Lepas tu yang kita terus minat untuk cuba bidang ni lah, bidang pertanian. Dah berapa lama Abang Syam menceburi bidang ni? Kalau ikut lepas sekolah, daripada start sekolah, lepas sekolah tu lah. Kalau tahun 95 sampai sekarang, dah 20 lebih tahun lah. Ya, lebih kurang. Okey, boleh tak Abang Syam ceritakan lagi berapa tanaman yang Abang Syam ada kat sini dengan berapa keluasan tanah yang Abang Syam ada? Biasanya kita buat tanaman ni lebih kurang ada 3-4 jenis tanaman lah. Contohnya apa tu, terung, kacang panjang, ketola dengan labu air. Ada 4 dengan keluasan lebih kurang dalam 5 ekar lah. Kalau ikut keseluruhan lah dia punya keluasan. 5 ekar. Kaedah apa yang Abang Syam guna untuk apa ni? Untuk kaedah tanaman yang digunakan untuk tanaman kat sini lah, dan sebab apa menggunakan kaedah tu? Biasanya kat sini kita ikut kaedah biasa je lah, bukan macam yang moden sangat, tak adalah kan. Irigasi pun kita tak ada buat lah. Kaedah macam mana nak cakap, macam bukan tradisional lah kan. Kaedah konvensional lah konvensional lah. Jadi yang kaedah fertigasi tu sebenarnya kita ada ilmu sebab kita dah ada 2-3 kali kursus. Maksudnya fertigasi tu masih dalam perancangan lagi lah nak buat? Bukan perancangan, memang kita tak minat bidang tu. Bidang fertigasi ni dan bidang fertigasi kita tak minat. Sebab kita minat lebih khusus pada bidang biasanya lah. Kita tak macam minat. gini je lah kan? Macam gini je. Boleh ceritakan tak apa ni sepanjang Abang Syam buat tanaman kat sini lah kan? Apa diserang perosak yang selalu mengganggu lah tanaman-tanaman kat sini, dengan macam mana Abang Syam nak kontrol semua perosak-perosak tu? Kat sini banyak jenis sebenarnya. Serangga perosak ni macam-macam. Bukan serangga sajalah, fungus. Antara penyakit-penyakit yang memang lah, kan? confirm, memang wajib ada pada pokok. Pokok-pokok tanaman. Tapi kalau misalnya contohnya tanaman macam contoh terung ataupun kacang panjang, memang biasalah ulat pengorik batang apa semua tu, kutu drip. Macam ni whitefly kan. Lepas tu fungusnya macam-macam fungus lah. Fungus ada 2-3 jenis fungus yang memang kita kena racun. Abang Syam guna racun apa nak kontrol tu semua? Banyak jenis. Macam contoh cypermethyl lah, banyak jenis bahan-bahan dia, tapi tak boleh ingat lah. Kita nak kena tengok baru kita boleh tahu. Kiranya guna kaedah racun je lah, macam tak ada guna kaedah lain lah. Kalau kata macam untuk apa, dia orang pakai EM ke pakai apa tu kan, itu memang kita tak gunakan. Ini kita kena ambil bakar, taruh tempat lain, jangan taruh sini habis. Nanti dia naik balik.
Setiap kali tanam benda ni memang masalah yang sama je lah macam Dia penyakit yang sama. penyakit yang sama. Ah. Dia penyakit dia kalau contoh tanam tola dengan benda ni dia tak sama. Yalah. Jenis pokok lain ada kan. Jenis pokok-pokok pokok ni lain sakit. Pokok tu lain sakit. Kalau jenis macam petola apa semua ni dia punya fungus kuat. Yang putih-putih pada daun buat apply. Ni nampak. Buat apply ni masalahnya bila dia ada dekat bawah daun pokok dia jadi macam pokok tua. Tapi ada racun sebab tu abang tak kisah macam gini kan. Nanti kita buang balik daun ni nampak macam pokok tak berapa sihat kan. Nanti kita buang tu macam tu kita pruning balik. Dah pruning balik buang yang mana yang ni lepas tu kita racun dengan white fly. Nanti dia jadi macam pokok baru. Contohnya pokok terong ni kan. Apa ni berapa lama hasil nak membuahkan hasil tu? Masa dia tempoh masa kalau daripada start kita tanam lebih kurang dalam 45 hari ke 50 hari lah dia akan keluar hasil. Tapi tempoh masa dia kita harvest yang ni aja pun ada dekat 6 bulan harvest. Kita bajet satu pokok pun lebih kurang kalau boleh harvest pun dalam 10 kilo ada je. Oh, sekali harvest tu dalam 10 Tak, kilo lah. maknanya jangka masa sampai dalam 6 bulan tu ada dekat 10 kilo satu pokok. Oh, satu pokok. Satu pokok. Ini ada lebih kurang 400 pokok je ni. Kalau kaedah petik tu, tuai tu guna kaedah petik tangan ke ada guna Tangan. Just 100% Memang confirm. Kalau biasanya kalau tempat kita lah kat Malaysia ni memang harvest gunakan tangan, jarang mesin lah. Tak ada yang macam luar negara punya, tak ada. Semua memang pakai tangan. Tapi kat sini guna tangan lah mostly. Manual semua. Semua manual semua. Manual, tapi macam penyediaan tapak kawasan apa semua pakai jentera lah, pakai traktor. Ini semua kita buat pakai traktor, tak pakai tangan. Semua traktor. Cuma kita siram manual. Kita tak pakai auto. Tak pakai sprinkler, tak pakai drip. Kita tak pakai sebab ada kelemahan dia. Okay, lepas Abang Syam dah harvest semua pokok ni hasil-hasil tu Abang Syam jual macam mana maksudnya? Yalah, mana selepas petik. Lepas petik tu. Selepas petik biasa kita ada dua kaedah lah. Kaedah pasaran tempatan dengan pasaran luar. Tempatan ni macam kita hantar pasar borong Mersing ke macam itu kan. Kalau misalnya kaedah yang kita hantar luar tu, kita hantar memang ada lori daripada Johor, daripada Ndau, memang hantar ke pasar borong. Pasar borong Pandan. Kiranya lepas tuai ni tu sudah ada supplier lah yang kita. Memang kita dah ada, kita dah confirm memang ada. Dah lama. Kiranya tak perlu cari lah kan. Tak. Pasal dia orang je. Yang kita sekarang ada barang je. Kita tak ada macam orang ada barang nak jual tak tahu kan. Macam kita tinggal standby, ada barang apa jenis barang je. Bila-bila je terus ada. Jangan ambil gambar lah, saya malu. Glamour lah. Masuk TV lah. Macam ni soalan terakhir kita lah. Apa sebagai Musa lah, apa sedikit pesanan daripada Abang Syam untuk saudara-saudara kita di luar sana tu yang minat lah nak menceburi bidang pertanian. Dia bidang pertanian ni satu masalahnya yang penting minat. Yang kedua tu tak boleh putus asa. Masalahnya biasanya kalau orang masuk bidang pertanian ni, dia satu kali, dua kali tak jadi dia terus drop kan. Lagi satu modal besar. Modal untuk pertanian memang besar. Sebab kos racun, kos tenaga kerja apa semua tu mahal. Jadi kalau kita orang baru ni, kalau misalnya tak kuat semangat memang biasanya tak jadi. Tapi dia punya pendapatan dia tu tinggi. Tinggi sebenarnya. Cuma orang yang dah mencebur bidang ni je yang tahu kan. Tapi kalau orang yang belum mencebur, lepas tu tak pernah lagi dapat hasil apa semua, dia tak tahu berapa besar, kenapa Cina masuk bidang pertanian. Kan? Kenapa dia tak masuk bidang lain kan? Kebanyakan kalau masuk bidang pertanian, kebanyakan jadi toke-toke sebab apa? Sebab hasil dia tinggi. Nilai tinggi. Kita dah sampai soalan terakhir dah tadi Abang Syam.
Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi jemput kita datang sini untuk interview itu. Okay, semoga hasil tanaman Abang Muhammad Syamil semakin membangun dan semakin membesar. Okay. Terima kasih Ustaz. Besar ucap terima kasih banyak.